Kita akan teruskan ke segmen kedua kita pada petang ini, yang bertajuk The Power of Storytelling in Fundraising, yang akan disampaikan oleh Puan Nur Syarain Abdul Rashid daripada Launch Good. Jadi tanpa bermasa, saya menyerahkan mic ini kepada Puan Ain. Terima kasih. Buka emas Macam mana sesi tadi, yang first tadi? Okey. Alhamdulillah. Storytelling rasanya macam lebih kurang sama, cuma saya tekankan dekat dalam area of fundraising. Sebab semua sini non-profit kan, so mesti pernah buat fundraising. So kita tekankan elemen-elemen storytelling dalam fundraising. So saya Ain, selaku Asia Pacific Regional Director untuk launchgood.com. So Launchgood ini merupakan satu platform crowdfunding. Kalau siapa pernah dengar crowdfunding mungkin faham lah kot crowdfunding itu apa. Tapi secara ringkasnya crowdfunding tu macam fundraising lah. Konsep tu memang dah lama. Cuma sekarang ni term crowdfunding tu makin disebut-sebut. Sebab kita dah ada banyak platform yang membenarkan non-profit untuk raise fund dekat atas platform tu. Dan antaranya adalah platform Launchgood lah. So Launchgood adalah platform online crowdfunding. Berkaitan dengan elemen storytelling tu, kalau perasan nanti flow presentation saya pun ada elemen-elemen storytelling. Mungkin dah belajar tadi dengan Ustaz kan, Ustaz daripada Koyan TV, dia ada mention elemen-elemen. Sebenarnya elemen crowdfunding pula, storytelling ni mana pun sama je. Cuma macam mana kita nak implement medium apa yang kita pakai untuk sampaikan story tu. Okay. Sebab itu pun sedikit. So nak tahu background Launchgood, jadi audience faham lah saya datang daripada angle yang mana, daripada pandangan sudut yang mana. Okay. So Launchgood merupakan satu crowdfunding platform yang terbesar di dunia, bukan hanya untuk Muslim community, tapi kalau faith-based crowdfunding platform ada yang macam-macam crowdfunding platform yang faith-based, macam Kristian punya lah, Muslim punya lah, apalah. So Launchgood merupakan crowdfunding faith-based yang terbesar di dunia. Okay. Kisah Launchgood ini bermula daripada tiga sahabat, Chris, Amani dan Omar. Mereka bukan American Muslims, Muslims yang besar di US. Dan main founder dia, Chris Abdul Rahman Glaubat. Dia sebenarnya dia typical white American, kemudian dia masuk Islam pada umur 16 tahun. Dari Chris ni, walaupun dia born and raised, dia bukan born dekat US, dia raised dekat US, membesar typical white American punya inilah culture. Tapi dia sebenarnya lahir dekat Malaysia. So dia lahir dekat Malaysia sekejap je lah, lepas tu dia pindah ke satu negara dan membesar di US. Dan di US yang dia jumpa Islam pada umur 16 tahun. Okay. So tiga sahabat ni, Chris, Amani, Omar, dia ada vision yang sama, iaitu dia cuba mengubah naratif Islam tu. Sebab dekat US kan persepsi terhadap Islam, ada Islamofobia dan sebagainya. Jadi mereka membesar di komuniti di US dan mereka ada vision untuk mengubah persepsi orang kat sana berkaitan dengan Muslim tu, kan? So dia mengubah naratif persepsi orang di sana terhadap Islam. Kita ni bukanlah troublemaker, kita adalah change maker. So kalau nampak story-story di Launchgood ni, kami highlight the unsung heroes. Kami highlight banyak kisah-kisah yang tak diceritakan. Banyak kisah-kisah Muslims yang ada good business. Sebab kalau nampak dekat tepi-tepi ni semua, ini kami panggil campaign ataupun project lah. Campaign kami refer kepada fundraising campaign. Campaign yang meraih dana dekat Launchgood. Dan banyak kisah betapa macam Muslim membawa good influence. So itulah misi kami. Okay. How huge is Launchgood? Alhamdulillah, Launchgood sejak ditubuhkan pada tahun 2013 sehingga ke hari ini sebanyak 180 juta US dollars telah di fundraise oleh user-user kami. Okay, user kami menggunakan platform dan together kami dah raise fund sebanyak 180 juta US dollars. Dan user kami adalah seramai 700,000 lebih. User ni tak termasuk orang yang buat campaign tu yang meraih dana, tapi penderma-penderma dan sign up kan.
Kemudian kempen ada lebih kurang lebih daripada 20,000 kempen. Kalau ikutkan orang yang submit kempen tu ramai, tapi sebab kami utamakan keselamatan donor, jadi kami buat due diligence lah. Ada yang kami terpaksa reject mungkin sebab dokumen tak cukup, ataupun kadang dia hantar fake dokumen. Kami ada team yang buat due diligence. Kemudian countries dari seluruh dunia user kami sebanyak 146 negara, termasuklah Malaysia. Okey, sedikit latar belakang saya, kisah hidup saya macam mana saya boleh terlibat dalam crowdfunding. Memang minat saya dah lama lah, tapi sebenarnya dia bermula secara tak sengaja. Pada tahun 2011 saya menetap di Germany masa tu, dan anak-anak saya tiga semua lari kat sana. Jadi saya duduk sana selama 9 tahun sebagai suri rumah. Okay, sebab saya ikut suami saya ke sana lah. Dan masa 2011 tu anak pertama saya masuk umur setahun. Lepas tu macam masuk umur setahun tu dia lagi bulan Ramadan. Jadi the following year tu masa dia umur setahun tu pun masih dalam bulan Ramadan. Dia tengah fikir-fikir macam mana nak celebrate birthday dia. Kan bulan Ramadan tak boleh makan, nak ajak-ajak orang datang makan kat rumah kan tak boleh. Lepas tu keluarga dengan rakan-rakan yang rapat tu jauh, semua kat Malaysia kan. So apa nak buat kat Germany. Dan lepas tu macam mana kita nak gather kawan-kawan, family semua dekat Malaysia tu untuk sama-sama sambut birthday anak saya yang umur setahun masa tu. Lepas tu fikir-fikir, lepas tu kita nak saya punya minat dalam humanitarian agak mendalam lah dari dulu. Rasanya fitrah manusia kan, memang kita nak buat kebaikan kan. So masa tu fikir-fikir saya Google je sebenarnya nak buat online fundraising birthday party. Okay, online fundraising birthday party. Pada masa tu saya pakai Facebook. Saya pakai Facebook kan ada boleh buat event kan, kita boleh jemput kawan-kawan kat Facebook. Masa tu Facebook lah yang paling masa tu Instagram semua tak ada lagi. So jemput kawan-kawan, family, jom datang online birthday party. Tapi macam mana dia nak participate, kita buat fundraising untuk masa tu Muslim Aid UK. Saya pakai, masa tu launch tu pun tak wujud lagi, launch tu ditubuhkan 2013. So 2011 masa tu saya pakai satu platform di UK. Kebetulan Muslim Aid UK ada tersenarai kat situ. Jadi kami raise fund lah. Saya saja je, tak adalah banyak macam 1,000 lebih US dollars di situ. Pound, 1,000 pound. Lepas tu tahun 2012 birthday yang kedua pun buat, birthday yang ketiga buat. Tapi yang birthday yang ketiga ni kita buat interesting sikit lah. Anak saya dia pledge, bukanlah dia volunteer pledge, saya suruh dia pledge ke. Macam okay, kalau orang donate, janji dekat orang yang donate ni Amani akan hafal alif bata macam tu. So adalah boleh kat sini. Okay, so kalau perasan kalau macam orang buat marathon kan, so dia pledge akan lari berapa kilometer. Kalau orang support cost yang dia support lah macam tu. Okay, so bermula daripada 2011 sampai dah sekarang. Bila saya balik Malaysia for good, kebetulan launch good masa tu ada company trip datang Malaysia. Semua team member datang Malaysia. Masa tu dia ada meet up dengan fan-fan dia. Lepas tu saya pun pergilah, dia minta kerja masa tu. Saya pergi meet up tu. Masa tu daripada anak saya punya akikah, dengan baju kurung, akikah tak sempat habis lagi, suami saya kata tak apa, pergi. So saya pergi. Lepas tu alhamdulillah lah, masa tu juga CEO kami Chris, dia kata okay, datang next week, datang ke office kat Pantun, dan kita interview lah. Alhamdulillah dapat join launch tu. Okay. So kiranya crowdfunding, pengalaman crowdfunding saya dah hampir 10 tahun lah, dah sejak 2011. Okay. Mungkin ada yang tanya, crowdfunding ni boleh ke? Orang faham ke? Macam orang Malaysia faham ke crowdfunding ni? Orang Malaysia faham ke nak kena donate online macam mana dan sebagainya? Masa saya tahun 2011 tu, memang zaman tu crowdfunding ni memang masa perkataan tu pun tak wujud untuk online fundraising. Tapi apa yang saya belajar, sebenarnya kita sendiri yang kena educate family kita, kena educate kawan-kawan kita macam mana nak pakai, macam nak donate online,
educate their safety, selamat pakai credit card ni kalau pakai online dan sebagainya. Okay? Alright, crowdfunding is storytelling. Last sesi yang sesi ni kan bersiri kan. First sesi tu ada yang datang kan? Ada yang tengok online kan? Ada. Masa tu saya sentuh sekejap je pasal crowdfunding storytelling, tapi saya ingat Jamal ada tanya boleh tak kupas pasal storytelling, jadi saya bawa ke sesi ini. Okay, dan hari ini pun saya akan sentuh sikit pasal data. Kenapa perlunya ada data? Tapi itu akan ada sesi kemudian kan. Saya tak tahu lah siapa speaker, tapi memang data tu sekarang penting lah. Okay, so hari itu sesi ni sekarang storytelling, dan insyaAllah saya sentuh sikit pasal data juga. Okay, sedikit cerita kisah-kisah, sebab tadi saya mention launch group nak highlight kisah-kisah inspirasi lah daripada user-user kami. So dia antara kisah global. Kisah ni kalau saya ingat yang ni, ingat tak dekat New Zealand dulu kan ada shooting, ada dua masjid kena tutup. The moment benda tu jadi, bila kami kan video tu viral kat WhatsApp kan, rumah belum cerita ni. So masa tu kami tim launch good, kebetulan ada Habib Ali nama dia, umur 27 tahun, orang Malaysia yang duduk dekat New Zealand. Kalau macam mana Habib Ali kenal kami punya founder, sebab founder kami pernah datang Malaysia, lepas tu dia tour negara dekat Australia, New Zealand, jumpa Habib Ali. So dia ada contact nama kami ni CEO. So Habib Ali ni student bekerja dan ada NGO di New Zealand. Dia tak sangka lah dia hanya anak muda kan, dan masa tu pun dia tengah raise fund dekat Launch Code. Lepas tu nak ni pula, so kami bantu dia lah. Dan masa tu semua tim Launch Code around the clock 24/7 kami usahakan untuk yang ni. Sebab ini kalau boleh kami sarankan user kami untuk be very independent, cuba create campaign sendiri dan sebagainya. Tapi kalau dah insiden macam ni, memang kita perlu bantulah. Okay? So kami mula dengan 10,000 je, ingatkanlah first goal tu 10,000 je. Alhamdulillah masa tu Habib Ali ni dia ada connection lah. Dia gabungkan beberapa NGO dan kami pun membantu beberapa NGO untuk bergabung. Lebih 30 NGO collaborated dan masing-masing memainkan peranan masing-masing. Masing-masing gunakan social media, masing-masing gunakan network masing-masing untuk ni lah share campaign link ni untuk donate. Ya, dan lebih daripada 30 NGO dari seluruh dunia. Masya Allah, masa tu tak sampai 24 jam dah 1.5 juta macam tu, tak sampai 2-3 hari dah 2.7 juta New Zealand dollars. Dan story ni di-cover oleh Al Jazeera, BBC semualah. Dan Twitter founder tu Jack Dorsey dia tweet. So masa tu Twitter pun bising lah pasal campaign ni. Twitter punya founder tu pun dia tweet juga pasal ni. Dan dia sendiri juga donate. So masa ni Masya Allah Muslim dan Muslim bersatu untuk sama-sama membantu brother dan sister kita dekat Christchurch. Okay, kalau reverse balik 5 bulan sebelum, apa jadi di US, di Pittsburgh, ada insiden tembak menembak juga. Beberapa victim orang Yahudi atau Jewish yang tengah worship masa tu dekat tempat worship dia lah dekat Sinikong. 11 orang mati dibunuh masa tu. Dan apa yang kalau kita sebagai orang Muslim, apa kita perlu buat? Kita macam bantu ke tak bantu ke? Ni orang non-Muslim ni, lepas tu kan disetakat orang Muslim, orang Yahudi Jewish. So Muslim leader dekat situ, dia bersatu, bergabung dan dia membantu untuk raise fund untuk mangsa-mangsa di Pittsburgh masa tu. Okay, ni 5 bulan sebelum insiden ni. So dia membantu community dan alhamdulillah memang keluar news semua cover sebab benda ni rare. Muslim tolong Jewish sangat rare. So even ramai orang tweet lah, J.K. Rowling, Harry Potter punya author tu pun dia tweet sebab dia rasa benda ni kami perlu ada lah dalam dunia ni kan, humanity kan.
apa jadi dekat sini, bila insiden ni jadi, Jewish community ni berterima kasih dekat platform dekat Launchpad lah. Berterima kasih kepada Muslim yang membantu dia, dan kemudian dia bantu pula ni. Kemudian dia ada campaign pula. Dia ada, Indian dia tak pakai Launchpad lah, dia sebab tak tahu lah. Tapi dia pakai platform lain, dan dia mention dekat dalam press statement dia kenapa dia buat, sebab kita dulu membantu dia. Okay? So itulah kisah dia, kisah inspirasi. So lepas ni kalau ada rakan-rakan kita yang non Muslim, kita patut memainkan peranan untuk membantu juga. Okay, jangan pilih agama, kita membantu. Okay? Masa benda ni terjadi, kami ambil turn lah, seorang-seorang update, sebab update tu perlu. Satu lagi story tu dia kena konsisten. Dan kalau macam ada update baru ni, terus update. Jangan tunggu cerita tu basi. Maksudnya campaign ni kita up terus, lepas dapat news tu terus up dengan lebih cepat lah, sebab kami kenal Habib Ali tu, so due diligence jadi mudah. Dan Habib Ali tu pun kami pernah review dokumen dan sebagainya, jadi proses tu mudah, kami up terus. Jangan tunggu, maksudnya kalau ada macam banjir hari tu kan, tunggu lepas minggu baru nak respond, ataupun apa-apalah insiden ke apa yang terjadi, benda tu tengah hot issue, jangan tunggu. Kalau nanti cerita dia tu makin lama makin basi dan orang dah macam dah tak kisah dah. So every time benda ni pun terjadi, dengan news terus up. Kalau benda apa-apa jadi terus up, sebab kita tak nak lose traction. Kalau fundraising ni dia senang lose traction. Kalau tunggu sekejap, traction dia ni macam tu. Kalau dia the moment start, terus memang orang akan share kan. Okay? Dan always be the first. Kalau boleh macam alhamdulillah kami ada satu platform yang mereka nampak, kalau ada insiden je dia terus pergi kat website. Kalau macam dengar earthquake ke, terus pergi website Launchpad, ada tak? Macam dia sekarang dah jadi dalam kepala community user, apa-apa insiden je mesti pergi Launchpad, sebab we are always like the first one try to help. Okay? Okay. Inspirasi kami berbalik pada story. Vision kami adalah build an inspired future. Kalau tengok website, tengok macam di business card, mana-mana stiker, semua tulis build an inspired future. Okay? Platform ni harap kekekalan lah kan, selagi launch berwujud, selagi tu kisah-kisah inspirasi masih ada di platform kami. Okay? Dan kisah-kisah ni setiap masing-masing semua ada story masing-masing. Mesti ada story masing-masing. Kan? Di setiap campaign kami panggil our platform is like a storybook. Okay, where we showcase all the amazing inspiring stories of Muslims around the world. Okay? We always say okay, story. Even setiap Launchpad team member, kami kena baca buku nama dia How to Win Story Wars. Semua orang kena baca. Lepas tu kena faham audience tu jenis macam mana. Story Wars by nama author dia, tak ingat, tapi boleh google lah How to Win Story Wars. Okay, ada banyak buku, banyak video pasal storytelling ni. Okay, so melalui video ni kami nak cerita vision kami pasal build and inspire future tu. So pun kami compile semua kisah-kisah seluruh dunia dalam video ni, mana yang kami nak highlight lah. Kalau perasan mungkin tak nampak kot, dekat bawah ni kami tulis source. Maksudnya campaign yang mana. So kami compile video-video user kami ni pada satu video, dan kami nak membangkit balik the golden age of Islam. Kalau dulu kan golden age Islam kan macam megah lah kan, buat apa, event benda ni, event benda tu, chemistry, bidang matematik, bidang literature, zaman-zaman tu, zaman ahli fikir Islam zaman tu kan. Tapi kenapa sekarang ni, masa tu orang Islam tak seramai sekarang ni, kita dah nak macam 2 billion Muslim around the world kan. So mana kegemilangan tu? Dah lenyap ke? So Launchpad cuba reinvent balik golden age tu melalui platform kami, dan kami mengajak lah sama-sama semua orang macam tell your story. Your story is so important. Okay? Okay, saya main video ni harap sound okay kan?
Oops, sudah jadi. Skor pun salah, tak skor pun salah. Oh, salah. Have you ever wondered about the past? Skor pun salah, Golden tak Angel skor. stamp, we call it, looking upon it with besotted eyes. Have you felt it? That remembering of a legacy. When we built great institutions of knowledge, achieved remarkable breakthroughs, not for the pursuit of this world alone, but for a purpose much grander than all of us. Have you ever wondered about the present? The sands that slip through our fingers and what we build with it. Today, here, now, our hearts are connected like never before. We are the storytellers. We're worshipers, we're seekers, lovers, creators, and travelers in this life. Sometimes the journey is life-changing, and sometimes we change the world. Have you ever stopped and wondered about the future? Okay, how do you feel? Inspired tak? Ke sebenarnya ngantuk? Oh my god. Yang tadi tu short video yang kami ambil daripada semua user kami. Ada yang kalau perasan ada yang buat backpack backpack untuk pergi haji. Itu pun dia raise fund kat Launch Good. Ada yang buat anak patung muslimah tadi bagi tudung. Itu pun dia raise fund kat Launch Good. Pasal ada Islamic Relief. So kami bukan semata-mata untuk charity saja, tapi saya kata ada idea untuk buatkan social entrepreneurship. Last sesi kita pasal social entrepreneurship, bukanlah social entrepreneurship saja, tapi pasal financial sustainability kan. So macam mana kita nak membantu mungkin golongan P40 untuk mendapat modal untuk mulakan bisnes pun boleh. Okay? So macam-macam cara lah, anything that you can think of. Launch good, maksudnya you launch good in the world. Okay, anything that is good. So itulah ini platform. Okay. So elements of storytelling, kalau mana-mana speaker mungkin Ustaz pun kamu benda yang sama lah kot. First is identify the problem or the issue. Tapi dengan storytelling ni, selalu orang kata story sells. Kalau you ada story, memang kalau nak jual barang ke, nak orang donate ke, story memang sells. Story sells, data tells. So nak support story tu kena ada data lah. So contohnya macam problem atau isu yang ada, mungkin nampak 12,000 kanak-kanak tidak malnutrition ke apa ke, 12,000 kanak-kanak tidak mendapat access kepada education ke. So data tu akan support your story, and then dia akan create social proof. Maksudnya, oh okay, dia ni faham isu dia, dia faham problem dia, dan dia ni memang pakar dalam bidang dia. Okay, so problem atau issue. Kemudian solution. So apa solution kepada problem ataupun isu tu? So sebagai kita yang datang membantu, so macam mana kita membantu? What is our solution? Solution tu berkait dengan problem tadi tu lah. Okay. Dan apa impact dia? Impact tu penting dia social impact dia. So dengan mungkin kalau donor dia nak tahu RM50 dia tu apa impact dia, dia donate tu apa. Macam RM50 tu dia boleh beli satu food pack untuk satu keluarga. Ataupun training, kalau training untuk refugee dengan membantu dengan benda RM500 akan dapat change a refugee's life and so on. Dia nak nampak impact tu. Tapi impact tu kalau boleh kalau boleh measure lah impact tu kan. RM100 boleh beli apa, RM50 apa impact dia. Okay. So problem, solution, what's the impact, and how you can help. Call to action yang last tu. So dah buat flow tu yang last tu, dah cerita-cerita, jangan tinggal call to action pula kan. Dah story lupa pula nak cakap kat donor, main datang support. Ni apa yang kita buat, ni solution dia, you should be part of the solution. So bawa perjalanan cerita tu, bawa kisah tu, bawa potential donor tu sama-sama
masuk dalam cerita tu, dia faham, dia immerse dalam story tu, dan dia ada rasa untuk react lah. Banyak video dekat YouTube, kalau nampak dia punya share tu banyak, dia punya sampai 1 juta pun ada, 2 juta. Tapi sebab kami bermain data, kalau kami letak video, kami boleh measure berapa duit masuk melalui video tu, ada unique link. Kadang-kadang video 1 juta, 2 juta ni reach dia punya in terms of ROI dia balik, dapat donation tu balik, tak ada rasa tinggi yang diharapkan. Jadi tengok balik konten tu. Mungkin kadang orang share sebab konten tu kelakar kan, ataupun konten tu macam best kot, educational, tapi dia tak ada call to action yang last tu. Share, orang sekadar share sampai 1 juta, 2 juta. Tapi bila kita tengok tracking balik donation tu, okey, banyak ni je macam tu. Kalau siapa pernah buat video untuk social media ke, pernah buat video untuk fundraising, mungkin faham kot. Kalau tracking lah, kalau faham kot. Kerana ada juga satu non-profit ni, dia kata, dia datang kat saya, dia kata dia tolong beneficiary dekat Syria. Lepas tu dia kata, dulu macam orang Malaysia macam betul-betul kalau donate, sekarang dia dah face donor fatigue, dia kata. Dia kata orang Malaysia dah tak kisah ke pasal Syria, macam letak video semua, macam video yang tak sepatutnya lah, bagi saya tak sepatutnya lah, macam putus kaki lah, berdarah lah, apa dah semua kan. Kalau dulu macam orang Malaysia nampak je video macam ni, dia macam terpanggil lah. Tapi sekarang kenapa orang Malaysia dah tak nak tengok ke, dah tak kesian ke macam tu. Tapi mungkin dia ada sub element yang hilang dalam video tu. Mungkin sekadar tunjuk orang tu suffering, tapi apa action dia. Okay. Okay. Yang elemen yang tadi saya sebut problem, solution, the impact dia dengan apa call to action dia. So ni contoh video yang orang respond dekat launch good. Tapi ini bukan sebab storytelling dia boleh dapat sampai 100,000. Adalah lagi effort-effort yang lain, macam outreach, macam mana persisten dia, betapa konsisten dia update dekat social media dan sebagainya. Tapi ini nak tunjuk contoh lah kenapa what is a good storytelling untuk fundraising.
last tu call to action dia. Kalau kita pas satu-satu lah apa yang kita belajar tadi. First, masa memula tu perasan tak dia kata dia ada bermain dengan data. Problem tadi kan, problem. Dan kita pilih semula. Okay, ni apa problem dia? Kan ada water crisis April. Lepas tu satu lagi untuk fundraising as transparency dan juga trust. So dia disebut USA pergi Southern Pakistan. Memang dia pergi ke sana. Okay, and then dia pergi document water crisis ni. Kemudian dia ada mention berapa bilion orang yang affected. So dia tahu ini solution dia dan backup by data, okay, by numbers. Kemudian dia tunjuk lah ni semua kan, dia tunjuk okay, this is the issue, this is the problem, dia cover semua. Okay, dengan kesiannya nak kena angkat berat-berat semua kan, jauh pula tu. Okay. So apa yang dia buat? Apa solution dia? So ini solution dia. Video ni dia tak ada orang cakap kan. Dia, daripada situ pun kita boleh rasa dia ada 4 elemen tu. Okay, ni solution dia dengan branding, dia letak brand lagi kat situ. Kemudian last tu dia ada dia main dengan emotion juga. Macam semulanya budak-budak ni kan dapat air. So ini kan solution dia. Solution dia ada solar, water pump. Dan tu ni impact dia. Okay, kalau $25,000 what's the impact? Apa yang dia boleh buat? Dia build a solar power well tadi tu kan, untuk membantu. Impact dia 1,000 orang. Dengan 25,000, 1,000 orang dapat fresh water. Kalau saya ada 25,000, saya letak 1,000 orang. Macam like how huge is the impact of 25,000 tu kan? 1,000 orang kita boleh tolong. Okay, lepas tu kalau fundraising kat launch ni dia ada level-level dia. Sebenarnya kalau orang kata kadang-kadang kita buat tag kan, food tag satu berapa. So macam 25,000 ni bahagilah 1,000 orang. Okay, kalau dengan $10 boleh membantu 10 orang contohnya macam tu so orang dapat lah, kalau RM10 pun dapat bantu 10 orang, why not kan, donate. Okay, so yang last tu ni lah dia call to action. Okay. Is it apa ni whether apa ni latar suara ataupun which is better or doesn't matter? Orang terus silent dengan dia punya apa ni footnotes kan letak which is better ke, which is more effective ke. Kalau saya ada social media marketing team, apa yang diorang sarankan ada subtitle. Sebab kadang-kadang orang macam bilik tengok ataupun dekat office ke apa ke dia nak tengok kan, so dia akan baca subtitle kerana dia tak dengar videonya suara. So bagus kalau ada subtitle. You don't need narration voice. Kalau tak perlu boleh boleh juga, tapi kena ada elemen yang 4 tu. It doesn't matter, asalkan ada 4 elemen tu. Nak buat macam ni ke, artistik macam ni ke, ataupun seorang sound ni bercakap. tak first sikit lah tu. Quality of sound dia kan, narration dia. Tetapi memang quality memang kalau launch kat sendiri kami ada satu team, kami punya staff ada 100 orang satu dunia. 1/3 tu dia fokus kat marketing dan branding je. The whole team branding dan marketing dia fokus quality, fokus. Tapi ni bukan kami punya video lah, non-profit punya video. Maksudnya setiap button ni kenapa dia colour ni, kenapa dia kena colour ni, kenapa dia maksudnya quality tu memang memainkan peranan. Okay? Tapi ada certain cases quality tak ada tapi story dia memang on point. Contohnya ada satu hamba Allah ni dekat Morocco, dia terjumpa satu pakcik ni. Pakcik ni dia jual telur kat tepi jalan. Okay? Dia lalu hari-hari dia jumpa pakcik tu. Tapi satu hari tu pakcik tu tak ada resto. Pakcik tak, dia cari mana pakcik ni tu. Sekali dia jumpa beberapa hari tu, dia terjumpa pakcik tu, dia sakit. Memang tua dia ada gambar. Lepas tu dia share story tu dekat social media. Tapi cuma gambar dengan phone
dengan dia tulis story dekat social media personal dia, itu pun respon banyak. So story sells. Walaupun quality tu memanglah quality dia kasih up sikit lah. Quality tu memang perlu ada. Kalau tak ada quality tapi ada good quality story, itu memang people say story sells, kan? Itulah. Kalau nanti saya tunjuk ada beberapa contoh lagi. Okay, grab attention. Ini satu video daripada Ilfit. Kalau siapa pernah dengar brand Ilfit, masa tu kami ada partnership dengan dia lah. Dia nak pilih beberapa, sebab Ilfit ni dia punya business jual story. Banyak lah yang macam even Koya TV semua they sell stories. Okay, so stories is something, is their product. So macam tu juga Ilfit, dia perlukan kisah-kisah. So dia tahu launch banyak story. So dia minta kami story. Dan dia ada satu masjid dekat Osaka. Dia memang campaign dia tu memang dah ada dah video dia cuma meshkan lah campaign tu. Tapi kenapa yang ni boleh grab attention? Sebab title dia kan macam orang Jepun, macam orang Jepun ramai masuk Islam, kan? Macam tu dah grab attention dah. Dia punya title je dah grab attention. Contohnya kalau siapa hantar newsletter, title newsletter tu nak bagi orang buka ke tak buka, tu pun kena fikir. Nak buka ke tak buka, sebab launch ke dia ada, kami punya subscriber newsletter ada 600,000 lebih. Tapi kalau open rate, bila kami tengok data, kalau open rate ada kadang 40%, 50%, which is orang kata bagus dah tu, kan? Tapi kami punya newsletter manager, dia memang nak fikir title tu je dah macam lama dia nak fikir macam mana nak kasi orang buka. Kami panggil clickbait lah. So macam mana nak umpan orang untuk klik, kan? So macam ni juga title dia, Japanese people convert to Islam. Sebab kita nak membawa dia dengar kisah ni. Okay? Nak dengar kan? Kita habis pukul apa okay, sampai. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu Jadi jangan baca ada subtitle kan. Memang saya recommend letak wording. I'm very happy here. There are a lot of brothers and sisters very kind. Also, because of brother and sister help my father get a Muslim here. The number of Japanese names is the only one place where the government has Muslim refugees. This is very important as a Muslim in a non-Muslim country. However, our place is very small. This is a big gift from Allah subhanahu wa ta'ala to have this area. So I am encouraging all the people who know what they want to support our masjid, inshallah, to achieve and inshallah to deliver the message of Allah to build masjid or to share even with small amount to build masjid, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala will reward you and the reward will keep going even after your death. Jadi pun ada mention data kan, macam 400 orang occupy masjid ni dan sebagainya kan. Last tu dia letak link campaign dia lah. Kalau nak tengok data,
berapa donation masuk daripada video ni. So far saya tak jumpa lagi lah yang video production yang boleh track. Saya macam ambil juga kalau digital marketer yang boleh tolong kami punya user kan run marketing. Tadi Muslims. Kalau ada campaign di launch code macam ni rupa dia, title dia dan sebagainya, and so on, gambar-gambar dia, apa dia punya ni, semualah. Kemudian kalau nak track, saya kena login dulu. So kenapa data penting? Sebab kita boleh tahu mana yang efektif. Buat video macam ni yang efektif ke, kita hantar newsletter efektif ke, kita letak kat social media ke yang efektif. So to manage expectation, tak semestinya video boleh letak video 100,000 datang, tak. Kalau tengok dekat dia punya data kat sini, insights dia, daripada video tadi tu, dalam feed video ada 168 orang donate, yang kita boleh nampak berapa banyak, 16,000 US dollars dalam 50,000 lebih kali 4 macam tu lah. So kalau daripada Facebook berapa orang, 160 orang donate daripada kita punya Facebook posting semua ni. So tracking ni penting. So kita tahu okay, kalau Facebook dekat Muslim ke bla-bla ni dah bagus ni, dia punya attention, dia punya network semua. Kadang-kadang social media ni dia banyak follower, tapi dia post macam klik senyap je. Macam tak ada orang donate ke? Kadang jangan tertipu dengan number of followers. Okay. Dan macam-macam lah dia orang buka ads ke apa ke. Kawan saya yang Muslim ni dia letak kat FB dia berapa masuk. Lepas tu kami ada beberapa challenge lah. Kami ada juga bagi hadiah-hadiah cash prize kalau ada Zulhijjah challenge. Nanti Ramadan nanti pun kami ada Ramadan challenge. Kalau untuk siapa yang respond, kami akan ada hadiah-hadiah lah, $50 US and so on. Marketing. Boleh balik tadi yang the sites. Sites? Okay, the first one. And the next one. Before this, no, tadi yang tadi data. Okay. This is from the masjid kan, dia nakkan funds. So how do they get onto all this apa ni? Asalkan dia masjid tu yang create campaign ni. Dia nak create? Nak create campaign. Dia share to the others. Oh, okay. Dekat depan ni, campaign kami ni ada, kalau campaign page ada share. Okay, kalau orang share dekat Facebook, orang share kat WhatsApp, dekat Twitter, kita boleh track. Kalau yang tadi tu, dia create dia punya link sendiri macam ni. Okay, katakanlah copy je. Kita dah copy link ni tadi kat sini, kita copy je kat tempat lain. Lepas tu kita ubah je yang hujung dia. Okay, saya letak ain Ada launch group yang share dia masjid sendiri. Oh, masjid. Masjid tu pun dia kami ajar macam nak buat data tracking semua. So dia so kita, I mean our job is to really empower orang macam mana nak respond. Okay, katakanlah SRC ni. Okay, saya letak tadi saya punya link sebagai ain lah. Kalau saya donate dekat sini, katakanlah saya donate $10 dan sebagainya. Okay, saya donate melalui link yang saya letak ain. Okay, so what will happen? Lepas ke donation tadi ada. Ni, ain. Okay? Ain $10. So kalau nak hantar newsletter pun macam tu. Create satu unique link, letak dalam newsletter. Lepas tu tengok newsletter kita berkesan ke tak? Orang buka tu donate ke tak?
Kita nak tahu mana donation datang. So kita tahu newsletter kita berkesan ke tak, social media kita berkesan ke tak. Dan juga yang share tadi tu, yang kan depan tu, yang ni kan, Facebook lah, WhatsApp, Twitter. Kalau siapa share, macam ni, Salwa ni dia share melalui ikon tadi tu, kita boleh tahu Salwa ni share kat Facebook dia, ada orang klik kat link dia, ada orang bagi $100. Okay, macam ni juga. Tapi data ni, kalau topik data ni satu sesi lagi lah. Macam mana kita bermain dengan kita punya volunteer. So kalau volunteer, katakanlah kita suruh volunteer semua share. So kita boleh nampak semua list volunteer yang made. Kita boleh buat digital volunteer ke apa ke. So kita buat competition lah, macam okay, siapa yang dapat donor teramai, kita bagilah voucher KFC RM20 ke apa lah kan, bagi duit ke apa kan, just to get people excited nak buat fundraising. Fundraising ni, it doesn't have to be boring. Janganlah macam pergi minta, make it excited. Sebab itu yang Launch Good, kami ada product team yang memang suka buat gamification yang dipanggil. Okay? Donate pun ada game, donate pun ada challenge, donate pun ada contest. Okay? Ini selingan lah pasal data. Okay, so story tu kita nak track macam mana, efektif ke tak, ada elemen data, kita boleh link to it. Okay? Oops. Okay, be consistent. Tadi saya sempat juga tengok online Ustaz punya sesi, dia buat dia mention be consistent. Okay, be consistent. Story tu kena konsisten. Kalau kita dengar orang datang bagi datang bercerita kat kita, cerita dia kejap macam ni, cerita kejap macam ni, kita cerita nak tu percaya. Macam nak kita donate kat orang ni, cerita dia berubah-ubah kan. So kena konsisten, visually pun konsisten. So ini antaranya ni Launch Good punya Instagram. Ini UNICEF punya Instagram. Kalau UNICEF dia punya nampak konsisten kan, dia punya visual. Semua dia kanak-kanak dia dari seluruh dunia, semua dia konsisten dia punya social media post. Dia tak ada tiba kejap cerita ni, dia mungkin dia dah plan awal-awal. Katakan minggu ni kami punya tema apa. Okay? Kalau tengok Ikram punya, wanita Ikram punya social media, dia ada tema-tema kan, tema hentikan keganasan terhadap wanita. Untuk satu bulan tu pasal tu konsisten dia cerita. Okay? Lepas tu ada kempen yang lain pula membasmi rasuah dan sebagainya. Konsisten dia cerita. So Launch Good pun konsisten juga. Ramadan sekejap lagi berapa minggu je lagi. So Ramadan pun kami konsisten. Tips untuk Ramadan, ni blog post semua Ramadan. Sampai tunggu Ramadan. Sampailah habis Ramadan tu dah lah kan. So macam ada konsistensi, ada flow. So kami punya branding dan marketing team, they make sure semua orang ada post yang konsisten. Even sampai saya punya slide ni pun kami punya branding team kena tengok saya punya slide ni konsisten ke tak. Saya tak sempat submit, jadi kalau saya submit kat branding tu dia komplain kot, ini kejap purple, kejap hijau. Memang memang kena lah. Kita tak sempat kan, sebab kami punya branding team kat Australia. So macam okay, resign je lah. Tapi memang branding dan marketing tu penting. Okay, go personal. Macam mana nak meraih kepercayaan? Ni Syekh Dr. Ali Ahmad, dia founder Al-Nawawi Institute dengan Al-Shafi'i Institute dekat Kota Damansara, kelas dia. So Syekh Dr. Ali daripada Afghanistan dan dia nak bantulah orphans dekat sana. Dia bawa audience, maksudnya dia dalam story dia lah, yang dia dari sana, dia travel ke sana, ada gambar-gambar dia memang ke sana untuk mengagikan ni. Dan up to setiap orphan tu dia tahu nama-nama dan siapa, dia memang very very personal lah. Macam orang dah tahu dah ni beneficiary dia, yang ni. Okay, that is how you show very in depth untuk dapat integrity tu. Okay, Islamic Relief Malaysia ada banyak ikon selebriti kan. Ada Faiza, saya buka page Islamic Relief Malaysia.
Ni page dia, ni kami panggil community page, di mana satu page ni semua kempen-kempen dikumpulkan. So Islamic Malaysia. Kemudian ada beberapa ikon lah yang respond dekat sini. Okay. Dan kalau tengok ikon-ikon dia, Emma Hasmi, Faiza, Asha Muslim, Saujana. So dengan siapa ni? Diana Amin. Okay. Semua ikon ni dia memang on the ground. Okay, dia memang Siti Salihah ada. So Ramadan nanti pun ikon yang sama juga akan berkumpul untuk raise fund. Ikon-ikon ni dia memang tunjuk, dia memang on the ground. Okay, ni dia punya setiap ikon tu dia ada dia punya tema sendiri. Ashraf dia nak untuk Balkan kan, Bosnia. Dia memang ke sana dan tunjuk. Okay, Faiza Somalia. Lepas tu siapa? Okay, Imam Hasmi. Okay, memang dia tunjuk actual lah integrity. So be personal. So bila ikon-ikon ni buat outreach, dia ada pengalaman dia tu. Orang boleh klik, macam orang boleh, oh okay, dia dah pernah pergi, dah pernah tengok dah. Sebab siapa pernah pakai influencer untuk buat fundraising, berkesan tak? Ke 50-50, ada yang sebab bila engage dengan influencer ni, dia kena faham apa peranan dia. Sekadar macam letak satu post ke, ataupun sekadar datang press conference lepas tu masuk news ke. Tapi ikon-ikon IRM ni dah pergi training. Dia tahu macam fundraising dan they work really hard. Memang saya amazed lah. Dia work really hard. Masa tu Ashraf ni masa tu dia masuk hospital time ni COVID kan. So dia tak sempat lah nak betul-betul push. But they work really hard. Macam Faiza dia sendiri yang nak buat IG story lah, IG live lah, apa benda lah, dengan Imas, dengan Diana semua. Okay. So kalau engage dengan influencer, make sure kita outline okay, ini apa yang kita nak outcome dia dan sebagainya. Tapi kadang macam sedia juga kan, kadang tak bayar. So kita minta dia buat macam-macam kan. So adalah pergi bicara. Tapi kalau IRM punya ikon ni, dia orang memang minat, memang all out. Okay. So memang dia ada personal story dia tahu. Macam ni kan, ada gambar-gambar Faiza dekat Somalia. Dan dia membantu, ada gambar dia dengan anak-anak, satu grup kanak-kanak keliling dia. Okay. So macam real lah, story tu real. Kan macam Ustaz Koyan TV cakap be real. Ya. Okay, apa saya nak di launch ke ada Ramadan dah dekat ni. Jadi sebelum saya introduce produk Ramadan kami, ada soalan ke? Kita dah habis dah tanya Ustaz tadi. Okay. Alright. Advantage I think launch good because dia ada track record. Tapi masa mula-mula tu, masa launch good datang Malaysia, saya staff yang pertama dia tahun 2018 lah. Tak banyak story daripada Malaysia. Jadi bila saya nak approach orang, takkanlah launch good. Terus kata kat Malaysia tak orang dah buat. Macam tu. So macam masa tu ada satu je campaign yang live, campaign dari Malaysia yang live, maksudnya itu campaign dah habis lah. So saya nak tunjuk campaign yang live tu memang tak ada. So apa yang saya kena buat, saya kena create story tu. Kalau story tak ada, kita create. So saya ambil macam tak banyak lah, 5-6 profit untuk saya bantu, and then make them super successful. Lepas tu saya ada success story. Bila dah ada success story, saya boleh cerita kat orang lain. Orang lain pun ada, oh dia ni ada credibility, ada integrity. Macam tadi kan, dulu IRM semua tak wujud. Saya rasa sama jugalah. And sekarang IJF Foundation pakai, Malaysia pakai, banyaklah yayasan ikhlas, banyak yang pakai launch good. Sebab dah ada that success story. Dan success story tu bermula dengan success story yang kecil-kecil je. Ada macam cafe owner, dia buat charity bazaar, dia pakai launch good. Lepas tu ada volunteer, dia tolong rumah anak yatim, dia tolong rismankan rumah anak yatim. Tapi kisah-kisah ni, kisah komuniti kecil ni akan membesar. Okay, macam launch tu mulanya daripada US kan, lepas tu lama-lama besar dah jadi global. Okay. Memang itulah
good track record tu kena build, kan? Okay. Punya bayaran macam Dulu kami kena okay, ni baru news baru lah, tapi saya rasa dah dapat green light dah hari tu, dia kata boleh dah announce. Kami ada kenakan fees 5% kami punya platform service fees. Lepas tu 3% lagi servis kepada sebab apa yang credit debit card kan, payment method lah, itu bukan launch kami lah, tu Visa, Mastercard semua. So in total 3 campur 5, 8%. Tapi kami baru je internally dah selamat announce platform service fee yang 5% tu dah tak ada, zero. Sekarang dah 0%. Tapi yang payment processor yang 3% tu kena lah kan, sebab credit debit tu kan launch kami lah, tu 5% memang kena bayar lah. So sekarang 0%. So bila hari nak buat official announcement next week kot, kami akan announce lah orang-orang we don't charge fees untuk servis kami. So apa yang macam mana kami nak sustain, kami ada buat marketing service. Kalau macam siapa nak purchase kami punya marketing package, kami tolong runkan social media ads ke, kami tolong feature dalam newsletter ke apa ke, I mean that's how we do it lah. Pada marketing, kami macam marketing agency lah. Dan satu lagi, kita cakapkan donor, you can give us some things. Kalau dulu donor, kalau dulu kan kita absorb fees apa, tapi sekarang dah 0% lah. So donor boleh. Sekarang tak fix lah. Sekarang dah 0% lah. So kalau donor Zero kan? Zero. Dia tak tahu. Alhamdulillah dah launch dah stable sikit, dan kami dah ada source of income dari tempat lain kan. Jadi kami tak kenakan pada profit lah yang pakai. Kalau macam donation tu masuk ke account apa? Kalau donation tu bila masuk, dia akan pergi ke launch good, hold dulu, kemudian kami akan transfer ke bank account masing-masing user tu lah. So kalau tips, ni kita nervous juga sebab kita dah tak charge platform service fee, kita bergantung pada tips. Saya tak tahu lah culture Malaysia, kita tengok macam mana, kita test. Tapi kalau US dia dah biasa bagi tips kan, tak kisahlah online dia letak lah $5 ke $10 ke, ni kita tengok, kita bermain dengan data juga macam mana perception tips ni. Okay. Alright. Okay, yang storytelling tu dah, tapi tak apalah, selingan nanti kejap lagi boleh tanya soalan lagi pasal storytelling. Kalau misalnya kita nak interested lah untuk buat kan, apa mungkin startup punya fees ke? Setup tak ada. Setup memang bila dah raise funds baru yang 3% credit debit. Bila ada transaction tu, bila ada transaction tu, kalau nak setup, nak campaign, nak buat draft, jangan takut, tak ada apa-apa fees. So boleh je klik start the campaign dekat platform market tu, tapi ikut je step dia, suruh upload gambar lah, upload dokumen lah, tak ada fees langsung. Kami ada team yang kami akan review. Kami punya team watchgood.com/ So ni macam mana kami buat due diligence. I mean non-profit tak perlu risau part ni, as long as you don't do things like macam money laundering ke apalah. Okay. Kalau submit dokumen tu jangan risau, kita ada team yang akan review dokumen tu. Lepas tu ada step-step dia. Kita ada kita pakai third agency yang akan screen through dokumen tu semua. Tengoklah macam sistem ni, kadang dia boleh bagi tahu owner ni pernah terlibat dalam bribery macam tu. Owner ni pernah terlibat dalam sampai level tu lah kami punya inclusive kami panggil. Dengan satu lagi Thomson Reuters World Check One. Dan kami ada team advisory, financial crime pun ada, manager dan Rahimah dari Malaysia. So ini kriteria NGO lah. asalkan dia ada dokumen. Kalau NGO ada ROS kan, registration letter tu, ID ataupun pasport orang yang buat kempen ni ataupun presiden NGO tu. Dan last sekali bank statement. Bank statement tu kita nak tahu bank account ni betul tak mempunyainya non-profit ni, jangan masuk bank orang lain pula kan. So 3 dokumen tu, 3 dokumen asas. Okay.
Dan kemudian kita akan buat screening. So yang screening ni tim launch je lah yang daripada tengok ada fake ke tak, apa dokumen betul ke tak kan. Penyiasatan mendalam. So memang pakai agent lagi tengok. Okay. So kalau macam donor, katakanlah donor datangkan, dia kata, selamat ke nak donor online ni? So cakap dia, ni launchgood.com/safety, kita ada ni. So maksudnya you have been verified, kan? You have been verified globally. So, kita ada world punya ni checking. Does that include the actual usage of the fund? The checking tu, does it go beyond that, yang lepas donation? Even kalau lepas tu kita dah screen through yang initially lah. So macam kita in the hope that that person won't do anything with yang kita dah screen kan. Tapi if something happen, katakanlah ada juga dah buat screening macam ni kan, ada juga yang buat hal and email je compliance@launchgood.com. Kita ada legal team, kita ada compliance team, risk and compliance untuk check further. Okay, sebab dulu ada juga orang kata dia tuduh satu influencer ni. Dia kata, oh dia punya duit dia buat ni. Tapi bila kita betul-betul buat, dan saya pun berjumpa dengan lawyer influencer tu, so saya tak ada. Macam kadang dia bermain kepala orang kan, dia macam dia report, bila kami buat screen, buat check dah berminggu-minggu. Rupanya it just orang fitnah lah. Okay. So lepas dah collect monitor tak pelaksanaan? Yang tu yang saya mention tadi, yang level lepas tu dah memang kami punya tu yang first tu. Tapi yang sebab dia dah buat saringan dia kan. Lepas tu is based on trust juga kan. Saringan tu memang detail lah. Saya rasa even kalau inclusive tu it cost us a lot, thousands and thousands per checking tau. Tapi kami tak kenakan any fees lah. Kalau nak create campaign untuk screen through dokumen semua, kami tak kenakan fees. Kenakan fees hanya bila dah live, dah raise fund, ada transaction, baru kita ada fees. Kalau misalnya tadi sudah refund pada pokok, lepas tu nanti ada effect kepada yang menerima apa yang dah dibuat, itu dia akan masuk ke situ. Yang tu kalau nak update, kami sarankan kepada user kami untuk update. Macam ni dia ada update tak? Dia ada update. Okay, kami ada button update donors ni. Dia macam email. Apa title dia, thank you donors ke, ataupun sekarang dah fasa pertama, dah bina masjid ni dan sebagainya kan. Lepas tu di send add update ni, dia akan shoot email kepada semua donor-donor ni. Sebab donor ada pilihan untuk terima update. Dia klik dia akan update, dia hantar email pada donor, ataupun dia akan, apa yang dia update tadi tu, email, dan dia akan tunjuk kat sini. Ada satu tab lagi, update. So ni yang update yang dia dah hantar. Okay, dia kata apa, sekian-sekian dan so on. Benar. Tim saya tu tim sampai 100 lebih orang. Tapi orang kadang tak faham. Dulu masa kami ada fees, orang kata, kenapa kena bayar fees? Kata nak membantu. Macam orang tak faham kan. Memang nak bina website ni dengan data semua. Tapi itulah, sekarang dah zero fees kan. So dia tak ada persoalan macam tu lah. Okay. So donor, saya rasa saya tak payah klik lah sebab data privacy kan. Tapi kalau klik kat donor, dia akan tunjuk semua list siapa donate, pukul berapa dan sebagainya, setiap transaction tu ad hoc lah. Itu dua-dua akan nampak yang penerima pun akan nampak penerima tak? Yang tool kat atas ni, admin tool, admin je nak ada. Maksudnya saya sebagai Launchgood staff, saya nampak semua lah. Tapi kalau sebagai user, dia akan nampak campaign dia punya tool je. Macam data tadi tu, update tu admin. Update ni admin saja. Dia semua ni yang nampak kat atas ni admin je. Okay.
Ini macam donor ni akan dapat apa yang kena donor tu, dia akan dapat daripada donor apa yang nampak daripada donor juga lah. Orang-orang nampak itu yang dia nampak. Yang dia hanya boleh emailkan kepada kalau dia nak email, katakanlah dia nak email masjid ni kan, dia nak keep in touch, dia boleh contact organizer kat sini, so dia boleh email directly. So dulu ada this lady, dia buat Muslimah planner, lepas tu dia jual kat Launch Good. Lepas tu rezeki dia kan, ada orang daripada UK, dia klik contact organizer ni, orang UK tu pun dia buat planner juga, so dia nak partner up. Itu ikut nasib lah kan, kalau ada orang contact kan. Ataupun kadang kalau buat produk kan, dia buat app, lepas tu dia nak tahu app ni market terima ke tak. So kadang-kadang ada orang email kita, bagi feedback, kita dah improve ni dan sebagainya. Okay, so global lah community community work. Okay, Ramadan. Owner is Muslim. Chris Abdul Rahman Blomberg. Alhamdulillah, sebab saya ingat company Yahudi check. Tak ada. Ini bukan satu company yang jual data tu kan. Memang kami data privacy tu memang kami tekankan. Kami follow rule GDPR. GDPR tu data protection rule. I think that's the most important because there's a lot of abuse kan. So I think it's a matter of convincing the that, and also the reporting back lah. The problem is kadang-kadang kita bisa bilang kawan abang-abang bagi duit satu perkataan. Jadi itulah tapi kadang-kadang dia orang guna yang sebelah tu kata kan tapi tangan kiri tak tahu tangan kanan bagi apa. Jadi dia guna yang tu, jadi itu alasannya supaya tak betul hilang tu. Itu itulah dilema yang kena konsep dia faham konsep dia lain. Tapi kalau dalam launch tu, setiap staff tu kena faham konsep ihsan kan. Masa interview pun masa tu Chris tanya, antara sebab tu sebab saya dihayat, tapi saya faham kata ihsan. So apa yang kita buat, setiap benda kalau tengok quality wise, alhamdulillah lah saya boleh sebab internal kan, saya nampak quality process macam mana kami punya leader. Memang we go for ihsan. We strive for perfection, try to get as perfect as we can. But apa sahaja kita tawakal kan, macam if we strive for perfection, but it doesn't have to be perfect. Okay, quality semua, setiap satu benda, semua kecil-kecil semua kita, we need to do this with full of ihsan. Okay. Okay, so smash your fundraising goals this Ramadan. Bulan Ramadan ini produk. So ni akan launch 22 minggu depan hari Isnin. Sekejap, saya ada access ke? Saya boleh tunjuk, dia belum final lagi, so tak launch lagi. Developer kami tengah. Fact saja celah yang fact sangat tu senang kita buat sendiri ke buat sendiri. Ini belum launch lagi. So ni akan how it will look like kami punya Ramadan. So launchgood.com/Ramadan nanti kita akan launch ni. So ni test je lah, ada benda lagi yang tak siap tu. So apa yang kami ada ialah kita ada produk automate your giving. So kalau siapa nak donor, dia nak donate secara automatik dalam bulan Ramadan setiap hari. Kadang-kadang kita letak je credit card, macam senangnya setiap hari ada orang dah automate, dan tidak saya pledge katakanlah okay yang ni kalau siapa klik automate your giving, lepas nanti dia akan bawa ke satu interface. Kita tanya berapa dia nak donate setiap hari, RM5 katakanlah. Okay, RM5 setiap hari dia dah set. Lepas tu dia letak credit card details dan semuanya, dan dia akan ada dashboard ni. So dashboard ni hari pertama sampai hari ke-30 dia boleh tengok, okay, automatic ini dah hijau. Katakanlah tiba-tiba dia join hari ke-10, alamak dia dah miss hari yang lain-lain, dia boleh juga cover balik hari yang lain. Dia klik lah, dia nak donate mana. So dia ada dashboard ni. So
So hari 10 malam terakhir kadar lain, malam ke-27 kadar lain. Kan malam ke-27 orang percaya. Yalah malam yang tu kadar kot kan. So 30 hari dashboard ni. Kemudian kita ada menu juga. Macam menu kalau dia tak select, kita 30 hari tu kita akan launch good, akan automatically je lah hantar kat mana-mana campaign kan. Tapi dia boleh select. Okay, saya tak nak campaign yang launch good tolong decide kan, saya nak sendiri. Dia boleh pre-select lah. Daripada awal tu dia kata okay, hari pertama yang ni dia klik dekat campaign tu, ada heart shape ni, dia klik. Okay, so dia dah boleh plan dah. Okay, hari pertama saya nak bagi anak yatim, hari kedua nak bagi ni, hari ketiga and so on. Okay. So dia nak tengok dia nak tengok impact dia. Okay, kalau $1 sepanjang berapa impact dia, kalau $20 lagi banyak impact dia dan sebagainya. Dan dia boleh ajak kawan-kawan dia untuk join. Dia akan dapat unique link, ajak kawan-kawan untuk join. Dan dia boleh tengok berapa ramai, berapa orang join. Bila dia hantar link tu, berapa orang join. Dia boleh keep track. Okay, kawan saya Siti join lah. Dia boleh dapat email. Dia kata, oh Siti join melalui link saya. Okay, so ni daripada donor lah. So kita we make it fun kan. Dan kita boleh nampak macam ada satu kataan FOMO, tahu tak? FOMO kan, the feeling of missing out. Human ni dia ada herd, dia macam kena berjemaah, kena satu komuniti dan sebagainya. So kita buat ni lah, Amani WJSA dah join, Zainab WJS, so ni FOMO. So kalau macam buat fundraising, kalau live fundraising, ada yang pakai launch good punya platform. Lepas tu dia share link, so dia boleh live ditunjuk kat YouTube kan, kat bawah tu. Zainab dah donate RM10, si apa dah donate. So itu create FOMO. Okay, orang tak nak miss out. Saya pun nak join, macam tu lah. So inilah elemen yang kita. Okay, so ni Ramadan, di launch good nanti punya macam ni. Okay, dia mobile version macam ni lah rupa dia. Okay, ada dua yang kami tawarkan. Tadi saya mention kami macam marketing agency, so kita ada jual marketing package. Satu lagi adalah daily contest dan leaderboard. Ada dua cara lah, sama ada join contest, menang hadiah dan sebagainya, ataupun satu lagi ini optional, kalau nak beli. So kalau daily contest ni saya tunjuk macam mana. Kami ada, selain daripada Ramadan, sepanjang tahun tu ada macam-macam kontes. Ada Giving Tuesday, tahun lepas ada Jom Launch Good, kita buat khas untuk Malaysia. launchgood.com/Jom Launch Good. Okay, kita boleh kontes khas untuk orang Malaysia. Kita nak tengok Malaysia punya change makers. Selalu kata macam, alah tak boleh lah, nak raise fund, apa kenapa kita nak kena reach out lah, apa dia kata perlu penting lah. Tapi bila kita letak kalau first menang RM15,000 boleh pula kan, semua tiba-tiba boleh. So semua team macam betul-betul together, dia kumpul komuniti dia untuk raise fund. Okay, ini dalam masa 48 jam, kita bagi masa 48 jam. Dalam masa 48 jam ni compete, okay, sama-sama rally the crowd. Okay, berlumba-lumba membuat kebaikan. So semua rally. Lepas tu yang first dapat RM17,000 dia raise fund dalam masa 48 jam. Kemudian dia dapat RM15,000. Yang ini in terms of total amount dia tak banyak lah, tak ada sebanyak yang ni. Tapi dia supporter dia banyak. Dia orang donate RM5 pun dia boleh kira satu supporter, berapa supporter. Okay, so dia ada dua kategori, highest amount ataupun most supporter. So dia dalam 48. Hadiah tu dapat duit dari mana?
Oh, ini kami ada sponsor. Kalau nanti bagi RM10 yang kena bayar RM10,000 betul. So kami ada hadiah-hadiah lain juga. So ada hadiah-hadiah lain macam match fund lah, siapa yang raise first RM20,000 dia dapat RM20,000 dan sebagainya. Dan ada storytelling contest, poster contest, video contest. So ini kami punya sponsor. Okay, ada Alpisang, Cinta Gaza Malaysia, Yayasan Ikhlas, Yayasan Mirror Malaysia, Magic, Reka. Mereka ni Sdn Bhd. So kami ada sponsor lah, alhamdulillah sebanyak RM120,000 daripada sponsor untuk sponsor hadiah-hadiah cash prize Jom Launch Good tahun lepas. Okay. So challenge macam ni, serupa macam ni, dua kategori juga, highest amount of supporters. Tapi dalam bulan Ramadan kita buat ni 48 jam je. Kalau Ramadan kita buat hari-hari. So in total kita ada nampak $2 million to give away. Daily contest, setiap hari ada ni leaderboard dia. Yang tadi tu RM15,000 apa kan? Saya nak masuk. Kita nampak. Okay, tak apalah saya bacakan. So kategori yang macam tadi tu, first $5,000, $2,500 and so on, 250. Ini hari-hari. So kalau maksudnya 24 jam, hari day 1 Ramadan. Okay, ini pemenang dia. After habis 24 jam tu, siapa pemenang ni kita tengok dia dapat berapa-berapa. Hari kedua, ada lagi leaderboard ni, ada lagi. Setiap hari kita ada competition, daily contest. Dan satu pemenang tu, dia tak bilang menang hari-hari, kasih chance atau orang lain juga akan nak menang. So maksimum dia boleh menang $30,000 dan dia out the game, kasih chance lah orang lain. So maksimum in total $30,000 dia boleh menang. Okay. Tapi malam ke-27 kita akan increase hadiah dia. Tak plan lagi berapa. Ya, malam kita dah 1,000 malam, kena kali 1,000. Ini untuk global. Global. Kami tengah nak perbincangan sama ada kita nak buat macam Jom Launch Good. Maksudnya global aja. Macam Jom Launch Good tu, dia Malaysia ada, global pun ada. Orang Malaysia pun boleh compete juga. Dia berlangsung pada masa yang sama. Sama ada Giving Tuesday global semua orang ataupun Jom Launch Good, dia boleh ada di dua-dua leaderboard. Tapi dia cuma bawa balik mana yang lagi tinggi lah. So kalau dia dah menang kat leaderboard ni berapa ribu $, tak boleh lah menang dua-dua, menang kat sini juga. So either one lah. So Ramadan kita nak buat macam tu. Tengah discuss lagi, adakah kita nak buat macam tu, boleh khas untuk Malaysia ataupun khas untuk Asia region ke apa ke. Sebab kita nak motivate lah kan orang dari sini untuk compete. Itulah, so itu yang kami introduce Jom Launch itu yang test tu. Okay, Jom Launch ni orang Malaysia, sebab satu Giving Tuesday ni kan orang Malaysia dia macam tak all out. So bila kita buat Jom Launch Good, memang kalau kita ada chance lagi lah. Worldwide susah sikit. Sebab tapi kena orang kata Malaysia ada competition sendiri kan, macam nanti negara-negara dah lah 146 negara. Dia lagi SD tu. Nilai SD tu faham. 100 baru 25. Lipat kan. Kan apa sih kita dah macam tak ada advantage kan. Faham? Kita tengah discuss lagi kalau ada duit lagi lah. Okay. Jadi kontes yang macam saya explain tadi, macam mana nak join kontes ni, asalkan ada campaign live sebelum Ramadan boleh join. Kalau tiba-tiba buat campaign hari ke-10 Ramadan baru ada campaign pun boleh join. So join kontes yang hari ke-10 lah kan. So dia memang asalkan campaign tu live, tak perlu nak isi orang nak join ke apa ke. Okay. Kadang-kadang ada yang tak aware pasal diri kontes ni, dia tahu je saya menang. Dia tak aware pun. Maksudnya campaign dia asal live je, dia dah in the game. Okay. So step 1 kena ada campaign, step 2 rally your crowd. Ada yang kalau Cinta Gaza Malaysia dia kumpul volunteer dia. Saya kata dia hantar poster, siapa nak join jadi digital
volunteer. So dia start WhatsApp group. Okay, dia ingatkan, okay, hari ni pukul sekian-sekian kita blast, semua stand blast. Okay, macam-macam launch pun macam belajar daripada user. Macam mana kreatifnya dia orang come up with a strategy semua kan. So yang step ketiga, top the leaderboard. Okay, compete dekat leaderboard. Yang masa 24 jam tu dia start dia ikut US punya time, pukul 7 PM EST, Eastern Time. Okay, dia start pukul 7 PM Eastern Time sampai 7 PM Eastern Time. So nanti bila launchgood.com Ramadannya dah up page dia tu, boleh tengoklah time zone. Okay, itu daily contest launchgood.com/Ramadan. Referral challenge ni pun interesting. Ini referral challenge ni berapa dah? Okay. Referral challenge ni nampak apa? Referral challenge dia tadi kan yang produk yang ni yang ni kan kita nak suruh donor sign up untuk join automatic giving ni. Tapi launch tu perlukan bantuan user-user lah. Kita punya network pun ada ni kan, network kita bermain dengan network yang orang lain. So if you can help us to recruit more people to join this Ramadan challenge, kita akan bagi $50 untuk setiap sign up. Okay, dan akan channel ke campaign lah. Okay, ni contoh untuk tim yang first ni, Celebrate Bersih. Dia berjaya dapatkan 377 orang untuk join Ramadan challenge tu. So tadi $50 per sign up So 377 kali $50 dia masuk ke campaign dia. Kemudian bukan setakat dia semua ada nombor sign up. So tak kisahlah dapat 5 sign up ke 1 sign up ke, kita akan transfer 50 per sign up tu juga. Dan kita akan ada leaderboard juga. Kalau siapa dapat sign up tertinggi 377 kali 50 dapat lagi $10,000. Okay, macam tu juga nombor 2 ni. So in total kita ada 25,000 untuk number of sign ups. Sign up tu bukan individual. Ikut team. Kita boleh katakanlah team asli, team Abim. Okay, so team Abim share link sign up link tu dia unik. So katakan launchgood.com/teamabim. Okay, lepas tu share. So dapat 100 sign up, kalau $50 banyak dah tu, $50 dalam RM200 untuk kita kan. Okay, alright, tu Ramadan referral. So nanti itu pun 22 hari bulan yang kita akan launch. Okay, zakat, Alhamdulillah tahun ni zakat.com tu now is owned by Launchgood. Okay, kita domain. So zakat.com tu. So zakat.com kepunyaan Launchgood, dan Ramadan ni kita go all out lah untuk zakat.com. Dan kita akan ada saya buka zakat.com. Okay, ni. So kalau siapa search yang untungnya zakat.com ni, kalau siapa search perkataan zakat kan, so hari ni bulan Ramadan worldwide, memang orang Muslim worldwide dia Google zakat ni kan. So hopefully dengan ada zakat.com ni kita akan attract more people. Dan kita bekerjasama dengan alhamdulillah kita boleh ada ni lah scholar-scholar dari seluruh dunia untuk review campaign-campaign yang zakat tu verify ke tak. So macam kadang ada orang kata campaign dia zakat, tapi kita ada scholar akan kata, oh yes, this is zakat verified. So apa yang dia buat, dia akan setiap campaign tu akan dapat logo ni. So campaign-campaign yang zakat verified ni tahun lepas launchgood.com/zakat. Kita ada siapa-siapa nak tanya soalan pasal zakat, boleh dia tanya soalan dekat sini, letak question, and then our scholars will answer the questions lah. Kita ada zakat calculator. Okay,
dekat kalkulator. Kemudian kita ada campaign-campaign yang zakat, yang scholars dah zakat verified. So kalau dah zakat verified, dia akan ada satu logo ni, Z ni. Okay, maksudnya yes, dia zakat verified. Okay, zakat. Ini lebih kepada konteks Muslim yang macam kita di pusat zakat. Masa saya duduk kat Germany dulu, saya mencari non-profit yang collect zakat. So ada Islamic Relief Deutschland, Islamic Relief Germany dengan muslimenhelper.de. So saya faham lah kalau macam kenapa kami perlu ada zakat.com ni. Kadang Muslim yang kat tempat lain, dia tak tahu mana dia nak salurkan zakat dia. Okay, so antaranya adalah campaign-campaign tak launch good. Ini beberapa campaign di bulan Ramadan tahun lepas. So Pendek Api USA, dia masuk daily contest, Ramadan referral. So total $39,000 daripada kontes tu semua. Kemudian dia ada invest marketing package. Dia invest dalam company marketing package sebanyak $50,000, dan in return dia dapat 3 kali ROI, 3.5 kali ROI. Dia dapat balik $170,000. Okay, dan beberapa organic donation ni melalui effort dia lah. Okay. PNLP, Red Foundation pun sama, tahun lepas bulan Ramadan dia join daily contest, dia invest dalam marketing $30,000, dia dapat 4 kali ganda and so on. Omar and Hana dia raise fund untuk dia punya app, dan dia buat kat bulan Ramadan tahun lepas, dan bulan Ramadan tahun ni dia akan ada campaign lagi. Okay, dan dia pun invest dekat kami punya marketing $12,000 and so on. Okay. Kalau nak tahu lebih lanjut pasal kami punya marketing package, boleh launchgood.com/Ramadan packages. Dan kami ada guarantee kalau invest $6,000, kami ada guarantee $6,000 tu tak hangus lah. Maksudnya we have 1x ROI guarantee. Kita make sure you get back what you invest at least. Tapi average yang kita nampak adalah 3 hingga 4 kali ganda. Ada yang last year sampai 12 kali ganda pun ada. Tapi bergantung pada quality campaign. Kalau siapa minta, kita tak akan approve semua. Kita akan tengok quality campaign tu. Sebab kami di marketing team pun dia nak push campaign yang ada good quality. Okay. Kalau you say target 3,000, and then dia dapat dia sampai ke 30,000, what happens to that surplus? Surplus tu boleh simpan juga. Boleh simpan. Kalau dia raise more than 100%, dia memang boleh simpan. Kalau dia raise less daripada goal dia pun, dia tak ada lah. Kita ingat dia dapat simpan juga. Next week ada webinar 23 Mac. So kalau siapa nak join webinar, bit.ly/Ramadan with launchgood. Semua huruf kecil Ramadan tak ada H. bit.ly/Ramadan with launchgood. Boleh sign up untuk webinar, free webinar pukul 11 hari Selasa ni. Okay. So sekarang ni semua dah nak full gear masuk Ramadan. Alright. So nanti bulan Ramadan kita ada Zoom link. Siapa ada campaign, kita ada Zoom link tu live 24/7 sepanjang bulan Ramadan. Kalau tiba-tiba nak masuk Zoom link tu, Ain je nak buat tapi saya tak ada 24/7 kat situ. Kita punya teammate semua lah satu dulu. Itulah, Malaysia ada lagi sebenarnya, ada lagi 3 orang. Tapi memang kita akan ada live, kita faham support. Kadang masa tu launch pun kadang tengah malam pun alamak ada orang WhatsApp pula kan. So kita buat dia 24/7 Zoom link join. Nanti kawan saya malam, kawan saya kat US boleh tolong jawab. So 24/7 Zoom link tu siapa-siapa, especially bila competition tu berjalan kan. Semua masa tu very tense and exciting lah, memang exciting. Okay. Kalau nak email saya, ain@launchgood.com. Saya punya teammate Zahidah@launchgood.com. Okay, dua ni lah, ain@launchgood atau Zahidah@launchgood.com. Okay, itu je dari saya. Terima kasih banyak-banyak sampai petang dah. Ada yang macam dah menguap dah. We got time lah kalau
Ada sekarang dah 3:45, kita ada 12 minit lagi kalau ada nak tanya-tanya soalan. Oh ya ke? Esi nak start. Esi nak buka. Buka ni. Campaign. Oh, saya nampak dah masuk dalam sistem. Financial. Okay. Alright, ada apa-apa soalan ke? Kan nak saya go through apa? Once off donation ke atau macam regular donation ke monthly ke? Itu kami tengah build benda tu. Ramai juga yang tanya boleh tak buat recurring, kan? So far yang recurring yang kami ada adalah priority givers. Kami nak menggalakkan orang bersedekah setiap hari Jumaat. So kami ada launchgood.com/fridayGivers. Dia macam konsep Ramadan tadi, automatic kita deduct daripada dia punya card. Cuma setiap hari Jumaat lah. Donor dia boleh pilih campaign mana, dia boleh vote. Kita akan letak satu poll, campaign minggu ni. So collection, alhamdulillah setakat ni kita ada $26,000 setiap hari Jumaat. Collection orang donate ni kan. So macam mana kita bagi, decide nak campaign mana yang kita bagi. Kita akan letak satu poll untuk orang vote. So dia harus buat dapat sekian-sekian US dollar dan sebagainya. Okay, dan 3,300 tu yang bagi tiap-tiap. 3,000 donor yang sign up Friday Givers. Kami tak sempat lagi nak betul-betul promote Friday Givers sebab ada banyak produk lain kan. But so far okay, alhamdulillah lah 3,000 tu. Kalau if we push even further, mungkin lebih lagi lah tu. Tapi ni untuk donor, tapi saya faham kalau non-profit dia nak orang klik recurring pada dia punya katakan external Malaysia kan, page dia tadi tu. Apa yang kita dalam planning ialah ni IRM. Bawah button start campaign ni kita plan nak letak macam donate monthly ataupun donate weekly macam tu. So insyaAllah lah mungkin post Ramadan we will look into it. Dah lama dah kami nak buat, but it should appear here dekat community page. Macam mana? Macam yang ni, kalau yang post tahun ni dia macam saya dia ada dia punya page kat sini. Kalau IJN tak ada tarikh tutup kan? tak ada. So kalau campaign tu nak berjalan berapa ratus hari pun boleh. Tapi kami suggest jangan letak lama sangat sebab dia tak ada urgency. Macam orang tengok, ni campaign ni 100 hari, nanti saya datang balik kan donate, orang share link kan, tengok. Tapi kita suggest 30 hari ke bawah, so that ada urgency tu. Dan jangan risau kalau dah habis 30 hari tu, alamak saya perlukan lebih masa. Benda tu boleh edit, boleh pergi kat campaign, boleh edit, nak extend masa ke apa ke. IJN. Okay, IJN dia seasonal. Kalau dia pakai launch juga macam Zulhijjah, masa Zulhijjah, masa Maulid Nabi, kita ada, sebab kat launch tu pun kita ada seasonal product. Kita ada selain daripada Ramadan ni, lepas Ramadan kita ada hari membeli 10 hari Zulhijjah pula. Lepas tu ada Rasul Week pula sempena minggu Maulidul Rasul. Kita ada macam-macam. Masa Rasul itu kita ada panggil all the scholars lah, speaker semua berkisah untuk sambut Maulid Nabi tu. Jadi IJN pun dia suka macam tu. Dia memang cara dia. So dia ada satu page ni yang dia memang untuk general je, dia biar je. Okay, boleh give directly. So saya kata kalau user datang sini, dia bukan yang dia memang nak bagi je, tak kisahlah apa-apa campaign, dia boleh klik give directly, dia akan pergi ke general fund dia. Okay? Launch Good ni, apart from going public in terms of fundraising, we have targeted punya
group of people yang you tahu dia orang ni kaya, banyak duit kan? Kalau ikut kami punya data, bukan kat Malaysia lah, Malaysia semua orang miskin. tak. Perdana Menteri kita pun buat duit darah. Dia berdarah. Video ni sebab pada saya duit sebenarnya is available now. The thing is now macam mana nak sampaikan yang berada duit tu kepada yang tidak ada, yang susah sebenarnya. I think the wealth ni Tuhan dah bagi sakit dia tak ada artinya. Bila yang obligated patut bagi tak bagi tu yang berlakunya kekurangan. Kalau saya tak ingat lah. Memang kami ada data yang untuk tunjuk demografik donor kami macam mana. Kebanyakannya perempuan. Statistik. Lebih dari 50% perempuan. Lepas tu kebanyakannya daripada US, UK dan Canada. 60%, 70%. Lebih, tapi sekarang dah growing dah. Kita punya region dah growing, Alhamdulillah. Especially saya tak ingat exact number dia, tapi memang majority lebih daripada 50% lah, lebih. Itu baru Syed. Okay, tapi kalau jurang umur dia, range dia dalam 30-an kebanyakannya. 30-an. Sebab golongan milenial ni, milenial dia ada sense of dia ingin memberi. Kalau saya perasan milenial, which is good. So golongan milenial. Dan kalau volunteerism, fundraising memang golongan milenial. 30-an. Dan kalau ikut daripada education background, degree holder selalunya ke atas. So sebab itu kami punya market target ialah GUMMES. Kami panggil GUMMES, GUMMES. So maksudnya dia short form untuk Global Urban Muslim Educated and English Speakers. Memang ada golongan ni. Dan dia punya market tu besar lah. So GUMMES ni tak mesti dia Global Urban Muslim. Urban tu tak mesti dia kena duduk kat bandar lah, asalkan dia dah urbanize. Dia tahu macam nak pakai app, macam kami tak ada app, maksudnya dia tahu macam mana nak buat online donation dan sebagainya. So demografi kami, hari tu ada one sentence kita cakap wealthy, young, wealthy, educated dan humble. So macam tu lah demografi dia. And not just Muslim but also non-Muslim who appreciate Islam. So that was our. What about the response from the Middle East punya fraternity? Middle East belum lagi sebab mungkin sebab kami tak ada team member lagi kat situ. Kena buat cepat sebab apa? Kalau tidak nanti dia bagi duit kat Zionis Israel tu. Dia patut dia tolong Palestin, dia boleh bagi kat dia. Kita seriously, I mean, saya pelik, I don't know, because mungkin tak ada orang approach dia orang. Kalau silap kita sangka baik lah kan. Saya tengok that's happening waktu dia beli kelab bola. I mean, this are the thing that kita tengok sekian hati ke lah kan, you know. But still kita give doubt that maybe nobody approach dia orang, dia banyak duit, kena beli kereta sebab kereta macam-macam lah kan, kita pun tahu kan. Sebab Middle East yang kalau ikut number of subscriber newsletter, kami ada 8,000 lebih je. 8,000 lebih daripada 600,000 in total. Tapi bila kita tengok graph, number of donation datang daripada negara itu pun banyak. Cuma kita tak all out lagi. Kalau kita ada team member kat sana. Kalau all out, negeri Zionis Israel jumpa dia orang, mana dah semua. Betul? So dia orang betul-betul dia ambil daripada duit minyak. Jadi itulah, memang sebab as a Muslim company based kat US ni bersusun. Bersusun. They know whether ni lah, whether apa ni, the hole is, the water hole is lah. Kita memang fobia kan. Kita kata ada orang Arab, kita tak tahu. Tapi pergi kat dia orang apa dia? Negeri ni semua. Kalau pergi the western country pun berapa? Memang lodge memang di bawah mata
adalah yang macam ada juga insiden-insiden. Ini sebab live kan, tak boleh cerita tadi. Betul. Macam tu kita cerita. Adalah kisah-kisah dia, tapi yang tanya tadi tolong catat nama. So saya sarankanlah kita bersatu, sama-sama membantu umat satu dunia, push all out, create. Kami harap dengan brand yang kami ciptakan ni, dengan izin Allah, muka ni kita dapat strong. Kalau ada orang nak masuk, nak suruh tutup ke apa ke. In fact, launch group can be I would say facilitator. Ada setengah, whether we realize or not, ada orang ni dia ada duit sebab tak campur orang, dia tak tahu mana nak bagi. Tapi yang datang jumpa dia penyamun, pengopah, dia bila dia terkena sekali, dia dah jerat tau. Dia rasa semua orang macam tu tau. Hal yang dia terkena tu sebab dia tak kenal orang. So maybe because launch group ni you berjumpa dengan ramai orang, you know where the money should go to, you know. So maknanya that's just a suggestion kan. Tapi memang sebab kami berpekalan dekat US, satu lagi bank US ni dia ada macam ada beberapa negara yang kita tak boleh hantar duit. So dia panggil US sanction list. So itu kita ada financial crime, especially semua, alhamdulillah benda tu ada hikmah dia lah. So dia push launch tu untuk betul-betul give quality, give transparency. So itulah kita screen lah apa benda. Kalau orang nak question, ni kita ada proof, kita ada screening, kita ada ni, kita ada. So itu kita dah tapi itu guna, kalau yang tak disanction oleh US tu boleh guna Malaysia lah. So kalau tengok US sanction list kita faham lah kenapa negara-negara ada beberapa negara lah, macam Syria, Palestin macam tu. Tapi kita ada shield, insyaAllah. Okay. Itulah, so saya nak kalau buat apa-apa pun buatlah yang penuh lisan. So insyaAllah orang nampaklah who are we, the Muslim ni kan. Dan saya pun suka tengok saya pun tengok Eric Google kan. So dia memang TikTok quality, masuk Netflix. So do everything with full of ihsan, with good quality kan. So macam I mean proud to be a Muslim bila tengok kisah-kisah Eric Google dan sebagainya. Dah melencong apa? So ada apa soalan ke? Okay. Tak apa, kita wrap up. Nanti one to one tanya soalan pun boleh juga. Kita pukul berapa lagi? Dah berapa 4 dah. Okey, terima kasih. So harap presentasi ini membawa manfaat. So bolehlah contact kalau apa-apa perlukan bantuan lagi, nak tahu lebih lagi ataupun nak make sure macam boleh ke saya pakai launch code, kalau sekian inform je Okay. Semua online saja lah. Ya? Online saja. Online. Kami punya team 100 orang semua remotely. Tak ada office datang. tak ada. So memang semua online. So 100 orang tu ada seorang dekat atas sailing boat pun ada, kami punya developer, programmers. Saya pun kerja kat rumah. So dulu orang tak faham sebelum COVID. Kami punya team daripada tahun 2013 memang kita semua remotely. Even saya punya co-founder semua pun dia ada sewa meja lah dekat darat. Pak Dan sekarang dah satu founder kat US, satu orang dekat Australia. Possible lah sebenarnya. So ada hikmah lah COVID itu terjadi. Maksudnya sebenarnya possible untuk kita bekerja secara online kan. Walaupun ada teammate saya cukup beberapa orang je tak pernah jumpa in person, kebanyakannya. Tapi our hearts are connected. Kita rasa kalau seorang ada family issue ke, orang lain pun terasa kan. Kalau seorang ada masalah ke apa, seorang lagi tolong backup. Okay. So even remotely, alhamdulillah lah, our hearts are connected. Bila ada yang dapat baby baru, kita sama gembira. So macam sebenarnya possible. Sebab dulu bila saya cakap saya kerja online, ada juga kawan-kawan saya, mak dia kata, ni kerja volunteer, dapat gaji ke? So macam orang question kan. Benar hikmah COVID kan, kita nampak sebenarnya boleh, itu possible. Dan bukannya launch group saja yang buat semua 100% remotely. Ada juga company lain macam WordPress company dia ada 1,000 lebih employee dia.
Tapi WordPress tu macam tu, masing-masing kerja remotely. Okay, so it's not impossible. Janganlah berbuat kalau kerja online lah apa lah semua tak jumpa orang. Saya masih possible insyaAllah. Okay, terima kasih. So apa-apa nanti contact lah Okay, Assalamualaikum. Alhamdulillah, kita telah terima kasih perangai di atas ilmu yang sangat bermanfaat buat kepada kami. Kita pun telah memberi 2 segmen pelajaran kali ini. Semoga kita dapat mengamalkan every info yang kita dapat pada hari ini, insyaAllah. Sebelum kita bersurai, Tuan Haji Kamal ada nak cakap untuk talimat penutup? Cik Fazil, ada something to share? Ada. Okey, manakah ada taklimat penutup oleh kedua bosses kita ni. Jadi kita tangguhkan majlis kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan semaat. Before that, kita ada minum petang di foyer. Kita ada minum tengah hari tadi tak masih tu. Kita tumpah air. Gambar. Okey, kita ada tangkap gambar. Lepas tasbih kafarah dan semaat ni, kita akan gambar grup di depan. Ya? Okey, insyaAllah. Boleh ikut jadi